Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan kitab Talbisu Iblis di bawah tajuk generasi pertama Sufi mengaku berpedomankan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di bawah tajuk itu sambungan dianya pada muka surat 193 perenggan bawah sekali tu. Jadi perbincangan pada pagi ini masih lagi menyentuh berkenaan dengan kalangan Sufi peringkat awal, yang mana mereka menyebut dalam kitab-kitab mereka bahawa turut mereka ataupun cara kehidupan Sufi mereka ni sebenarnya berpandukan kepada Quran dan Sunnah. Itu dakwah lah. Itu ada sesengah tu betul, ada sesengah tu benar, tapi ada sesengah tu tidak benar. Sebab itulah perkara ini dia menjadi penelitian di kalangan ulama kita lah. Sebahagiannya telah disebut sebelum ini. Jadi perlu diingat sebelum saya meneruskan dia punya perbincangan di bawah tajuk ni, perlu diberi perhatian bahawa kalau kalangan Sufi itu yang benar-benar mana mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara ini tidak menjadi masalah sebenarnya. Jadi ukuran kitanya bukan kerana nama itu Sufi, tidak. Ukuran kita ataupun penilaian kita adalah cara pembawaan hidup mereka tu, cara ibadat mereka itu menepati ataupun tidak seperti yang telah diajarkan oleh Nabi kepada sahabat itu. Hak tu yang penting. Baik. Adapun kalangan lain yang menyerupai kelompok Sufi, tapi mereka ni tak termasuk di kalangan orang Sufi. Kalangan-kalangan seperti ini memiliki banyak sekali kekeliruan. Jadi dalam kesempatan ini, dalam buku ni, kami akan sampaikan, kata Ibnul Jauzi, kami akan sampaikan beberapa contoh kekeliruan mereka seperti yang pernah kami ketahui. Dengar tu maknanya ketahui. Kalau boleh potonglah dengar tu. Sebab kalau asal dia tu maknanya seperti mana yang pernah kami ketahui. Itu lebih tepat lagi lah. Allah mengetahui bahawa tindakan ini, ni Ibn Jauzi sebut ni supaya kita tidak timbul fitnah lah. Takut disangka bahawa pendedahan ini dengan maksud untuk memburukkan ulama. Tidak maksud itu. Tidak maksud itu. Sebab itulah Ibn Jauzi kata, Allah mengetahui bahawa tindakan ini kami lakukan semata-mata untuk membersihkan syariat, dan kerana kegelisahan atas hal-hal yang disisipkan padanya. Maknanya sebab dia begini, dia kalangan Sufi ni daripada dulu sampai sekarang pun dia tidak menjadi amalan setakat individu tertentu, tidak, tapi mereka mencari pengikut. Cuba bayangkanlah, ni apa yang anda jumpa lah, apa yang anda jumpa dulu pernah dia tinggal beberapa kumpulan dia lah. Beberapa orang daripada kumpulan tinggal di kawasan tempat Ana duduklah dulunya. Ana tidak sebutlah kawasan mana. Jadi kalau kita bercakap dengan dia ni, langsung dia tidak sentuh hadis Nabi, Quran ke tidak. Misalnya antara dia sebut, dia kata seseorang yang ni Ana dengar sendirilah. Dia kata seseorang yang tidak kenal Allah, mana salat dia tu Allah tak akan terima. Walaupun dia Islam. Tu keliru tu. Nak faham macam mana tu. Sedangkan proses mengenal Allah adalah melalui tasfiyah ibadat. Tasfiyah ibadat ni kita memurnikan ibadat biar sama seperti sebiji seperti Nabi ajar. Itu proses mengenal Allah dalam ajaran Nabi. Kita belajar Quran, belajar hadis, dan perkara tu berlaku serentak dengan pengamalan kita. Jadi kenal Allah ni dalam konteks dia macam mana? Kerana kenal Allah lah kita salat itu. Lepas tu di segi tinggi rendah kedudukan darjat manusia tu, hak tu kita sedia maklum.
bahawa tidak sama. Tidak sama. Jadi penekanan bila ibadat mesti niat betul dan cara pelaksanaan mesti betul. Apa maksud itu? Itulah proses nak kenal Allah. Dan pembentukan ma'rifatullah dia berlaku dengan pengikut sunnah itu. Sebab itulah kita tengok pembinaan generasi sahabat yang telah diasaskan oleh Nabi, dia bina di atas Quran dan hadis, dan dia bina di atas perintah Nabi supaya melakukan ibadat. Dan sahabat buat. Dan kerana itulah sahabat ni naik darjat yang tinggi sehingga diiktiraf sebagai ahli syurga tu. Kerana itu mudah, simple ya. Itu yang kedua, ni contoh saja ni. Yang kedua disebut pada anak, sesiapa yang melakukan ibadat kerana mengharapkan ganjaran, tawaran-tawaran, kelebihan fadilat, itu tidak ikhlas. Orang yang ikhlas sungguh ni bila ibadat, dia tidak fikir kepada ganjaran, dia tidak fikir kepada kelebihan yang ditawarkan oleh Nabi, tapi dia betul-betul ikhlas kepada Allah SWT, bercanggah dengan ajaran Nabi tu. Sedangkan Nabi yang buat tawaran tu, siapa dia buat gini akan dapat kelebihan begini. Sebab itulah para ulama mengatakan bahawa seseorang yang tidak ikhlas tak mungkin akan dapat pahala ibadat, apatah lagi ganjaran. Pahala pun tak dapat kalau tidak ikhlas. Jadi perlu ke setiap kali kita bercakap tentang ibadat mesti ikhlas? Kadang-kadang tak perlu dah. Awak mari semaya ni ikhlas ke tak? Tak perlu tanya dah. Orang ni mari semaya 30 tahun dah. Setiap kali kita bercakap mesti sebut ikhlas. Bahkan dalam semasa niat tu tak ada. Qasak ta'arud ta'yin tu tidak disebut ikhlas. Kalau orang mengaji qasak ta'arud ta'yin, dia tak termasuk bab ikhlas. Sebab ikhlas ni perkara basic. Dan hak tu dia berkait dengan hati manusia, dia dengan Allah. Kita tak boleh hukum yang itu. Sedangkan ulama mengatakan seseorang yang buat ibadat kerana terpengaruh dengan tawaran, kelebihan yang Nabi buat, orang itu akan dapat kalau dia ikhlas. Sebab tu Nabi bila dia sebut tawaran, setiap kali dia sebut tawaran adalah hadis, dia tidak sebut kena ikhlas. Sebab apa? Sebab perkara tu makruf. Tetapi ada juga dalam setengah kempen Nabi untuk seseorang buat ibadat, Nabi sebut kelebihan dan Nabi sebut mesti ikhlas. Misalnya sebagai contoh, ini biasa kita dengar, misalnya Nabi kata man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Misalnya sesiapa yang melakukan ibadat puasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan, wahtisaban itu mengharapkan pahala. Kan Nabi sebut sesiapa yang berpuasa bulan atas dasar iman. Iman tu apa maksud? Termasuk ikhlas tu. Wahtisaban dan mengharapkan pahala. Nabi kata harap pahala. Pahala tu kelebihan tu. Gapo dia kelebihan dia dapat? Allah akan ampunkan dosa dia hak telah dia buat dulu. Tiba-tiba mari kumpulan ni, kononnya dia ni kumpulan orang panggil isi hakikat kita di kulit kan. Nah, tak boleh kalau nak pahala tu. Sebab apa? Dia bercanggah dengan ikhlas itu. Itu satu kesalahan, kesilapan. Dan kalau orang tanya anak kata itu bukan ajaran Nabi. Anak tidak kata sesak, kita tidak. Cuma tu bukan ajaran Nabi. Cukup tak usah kata sesak lah, tu kita suruh pada orang yang lebih alim untuk menghukum mereka, mufti dan sebagainya. Tak perlu. Bagi saya tak perlu siapa tak tu. Kita kata ini tak betul dengan ajaran Nabi, hak kita ngaji. Begitu banyak hadis Nabi. Nabi beri tawaran begini. Tiba-tiba tujuan Nabi beri tawaran itu supaya motivasi untuk melakukan ibadat. Sebab tu kadang-kadang pokok ni bagi anak. Sebab itulah Ibnu Jauzi sebut dia ni dalam kitab ni. Dan disenaraikan puak-puak dia ni sebagai orang yang telah tertipu dan terperangkap dalam perangkap iblis. Dia nampak menarik. Bagi dia itulah peringkat tinggi. Dia panggil ilmu hakikat. Hak kita ni ilmu kulit. Tu. Ada satu lagi tu dia sebut pada anak Kanas dia kata kalau ustaz ngaji 40 tahun dengan kita berzikir 40 hari, mana jauh lebih tinggi. Kita buat 40 hari tu, dia kata gitulah. Tu. Baik, tak apalah. Ni pokok ni kami tidak berurusan dengan siapa pun yang mengatakan atau melakukannya. Ibnu Jauzi sebut kita ni bukan serang peribadi seseorang, tidak. Yang kita sebut ni adalah amalan yang bercanggah dengan ajaran Nabi.
dan kita bincang perkara ni sehingga diabadikan dalam kitab ni sebenarnya untuk supaya umat Islam faham, sehingga mereka boleh membezakan di mana bagaimana ajaran Nabi dan ajaran hak tidak berkait dengan ajaran Nabi. Sebab kalangan ini, puak-puak ni dia zahir, dia menjelma dalam bentuk agamawan, dia menjelma dalam bentuk orang yang ikut agama, dan mereka boleh mempengaruhi orang kampung. Tu bahaya tu. Jadi kami hanya menyampaikan amanah ilmu, itu saja. Para ulama, biasa ulama ni dia akan kritik antara satu sama lain, dan mereka akan menjelaskan kekeliruan sahabat-sahabat dan kawan-kawan mereka. Apa tu? Sebab nak jaga agama, bukan nak jaga individu. Kita bukan nak jaga orang, kita nak jaga agama. Dengan tujuan untuk menjelaskan kebenaran, bukan untuk menyebarkan aib ulama yang keliru. Tidak. Sebab tu kadang-kadang kalau dalam kitab, sebab dalam kitab ni kan, banyak dia tak sebut. Kadang-kadang dia bawa cerita, dan saya yakin Ibnu Jauzi dia tahu cerita tu siapa, orang mana, dia tak sebut. Walaupun ada setengah tu sebut. Sebab ni kira-kira hak besar dia sebut lah, hak berat. Misalnya ada setengah tu buat kitab lah, ada baca dalam kitab setengah-setengah tu sebut tu pokok dia ni Mi'raj naik ke langit jumpa Tuhan. Biasa tu. Ni hak teruk lah. Nak ayatnya ada kumpulan ni. Kalau tempat kita dengar tu lah ajaran Arkam dulu. Memang jumpa Tuhan. Dia boleh berunding tekan tarikh mati pengikut dia. Nak suruh Allah henjak sikit biar jadi panjang. Nabi pun tidak pernah ada keupayaan sebegitu. Paruk tu. Jadi benda-benda gitu berlaku pada pokok ni. Bukan semua. Jadi hak tak terlibat, hak tidak buat gitu, dia tak usah berkecil hati lah. Kita bincang ni hak sesak, hak menyeleweng. Jadi kita tak perlu memperhatikan kata-kata orang yang bodoh yang menyebutkan. Ni bahasa Indonesia ni. Mana orang bodoh, mana orang yang tak cerdik lah. Kita tahu. Berengeng sikit bunyi. Tidak perlu kita memperhatikan. Tak seduk pedulilah pandangnya orang setengah-setengah orang yang menyebutkan. Dia kata bagaimana, macam mana si fulan yang zuhud dan hidup dia hanya mencari berkat, tiba-tiba dibantah dia, dikatakan dia tak betul. Jangan peduli. Sebab kita nilai betul ke tak betul adalah pada perbuatan dia. Seperti mana yang saya sebut sebelum ni, saya pernah terlibat. Nak tahu kan, nak tahu. Orang-orang terlibat dengan ajaran salah ni, kalau dia ibadat ke, memang kita pun lemah nak buat. Dia boleh tak tidur sepanjang malam. Kalau puak-puak Khawarij tu kan, Nabi sebut dah akal lahir umat dia semaya hebat, baca Quran. Nabi kata luar biasa setiap hari khatam. Tapi dia baca Quran, Nabi kata tak akan setakat halkum, tak akan melepasi, tak akan masuk sampai ke lubuk hati. La yunajizu hanajizahum, Nabi kata. Tidak akan sampai ke lubuk hati. Puak-puak mana tu? Ni puak-puak Khawarij lah, ulama kata. Hebat dia. Sangat jaga supaya tidak buat dosa besar. Siapa buat dosa besar jadi kafir terus. Tu akidah puak-puak dia. Tu kan. Sehingga pernah puak-puak Khawarij ni, hadirat dalam buku yang anda baca, pernah dia menguasai satu lokasi yang kecil saja ataupun negeri yang kecil. Jadi bagaimana dia nak mempraktikkan akidah dia? Sesiapa yang melakukan dosa besar menjadi kafir. Nak buat macam mana tu? Atas nama kerajaan. Akhir sekali dia buat pembahagian masyarakat dia. Setiap orang, setiap 50 orang rakyat dia, hak di bawah jagaan dia, semasa dia memerintah di satu kawasan, setiap 50 orang mesti dijaga oleh seorang pemantau. Makna orang ni seolah-olah kalau kita lah ni buat grup WhatsApp lah 50 orang, satu kumpulan. Setiap hari peringat, jangan buat dosa besar, jangan buat dosa besar. Gini peringat semua. Susah gitu. Setiap 50 orang dilantik seorang ketua. Hak ni lah duk pantau 50 orang ni. Sebab apa tu? Sebab melakukan dosa besar tu jadi kafir. Mana hilang semua pahala yang dibina. Lagu tu ke Nabi ajar? Tidak. Tetapi dia dakwah Islam tu. Dakwah Islam. Baik. Kerana kepatuhan hanya ditujukan kepada ajaran yang disampaikan syariat, bukan kepada orang yang mengamalkan syariat. Jadi kita kena tengok kebenaran itu dari sudut amalan, bukan orang itu. Dia tak akan jadi benar orang itu walaupun kita anggap hebat, tiba-tiba amalan dia bercanggah. Sebab itulah dalam kehidupan realiti, kehidupan Nabi, keluarga dia sendiri pun menentang dia.
Makna keluarga Rasulullah sendiri pun menentang Rasulullah. Rasulullah berperang dengan Bani Hashim. Apa isyarat tu? Dan Nabi sendiri pun tidak pernah mengeluarkan satu hadis bahawa keturunannya dia mesti selamat daripada api neraka. Bahkan Nabi sebut, kalau keluarga dia sehingga Fatimah pun kalau nak selamat daripada api neraka, dia kena ikut sunnah aku. Dia kena ikut aku sebagai Rasul. Maknanya kena ikut sunnah. Bukan ikut Nabi ni sebagai ayah. Kalau ikut Nabi sebagai ayah, kat Nabi bukan ayah kita secara nasabnya. Tapi kita ikut Nabi ni lebih tinggi lagi daripada sebagai ayah tu. Contoh Fatimah dia ikut Nabi tu kerana Nabi, kerana Rasul, supaya kita baru selamat. Dan Nabi buat kenyataan itu di zaman Mekah lagi. Zaman Mekah lagi Nabi buat kenyataan itu. Makna kalau Fatimah nak selamat pun dia kena ikut cara hidup aku, hak dia ajar. Prinsip besar tu dalam agama kita. Makna sesiapa saja dia boleh dakwa dia keturunan Rasulullah, dan kita tidak menyalahkan dia. Kalau dia benar keturunan Rasulullah, itu satu kemuliaan. Tetapi untuk kita menentukan dia benar bukan kerana itu, tapi kerana dia ikut sunnah Nabi ke tidak. Kalau dia tak ikut sunnah Nabi, bercanggah dengan ajaran Nabi, kita tak ikut walaupun dia ni dakwa keturunan Nabi, itu bukan permasalahan kita. Tu agama ni hadirat. Kalau kita tengok Nabi dulu seperti cerita Nabi Nuh, anak dia tidak beriman dengan dia, mati lemah dalam banjir besar, isteri dia pun tidak. Tu Nabi Nuh. Kadang-kadang anak baca terpejam mata, Allah lah kata, lagu mana perasaan Nabi Nuh. Maknanya dia akan terpisah sampai bila-bila dengan anak dan isteri dia. Apa sebab anak dia akidah syirik, dia akidah tauhid. Makna anak dia, bini dia tak mungkin boleh masuk syurga sampai dia akan kekal dalam neraka. Itu kaedah agama. Sebab apa? Sebab berbeza akidah. Tak sedih Nabi Nuh. Tu anak dia. Jadi kalau kita lihat dari sudut lain, itu sebagai isyarat bahawa keturunan tidak boleh menyelamatkan seseorang. Yang menyelamatkan seseorang adalah ittiba' sunnah. Dia ikut Nabi ke tidak? Itu garis panjang. Kata kunci dia duduk di situ. Kalau kita nak bicara tu lah. Sebab orang kita ni, tahap pemikiran orang Melayu kita ni, walaupun bukan semua, anda berterus terang lah anda sebut kan, ramai lagi orang kita ni, dia melihat kepada perwatakan zahir seseorang dengan pakai jubah, pakai serban, lepas tu nampak waruk, dia kata patu mari keturunan Rasulullah pula, patu comel pula, betul-betul. Lembek, dia lembek laut lalu orang kita ni. Nah, dia tak teringat Abu Jahal tu pakai serban. Dia terlupa tu. Dia lupa tu. Tapi kalau gitu kita kena faham. Sebab itulah hadirat. Dengan anak ni ada beberapa buah buku bincang ciri-ciri ahli sunnah. Antara yang disebut, kenapa Nabi tidak menentukan pakaian khusus umat Islam, sama ada lelaki ke atau perempuan. Cuma yang ditetapkan secara tegas oleh Nabi menutup aurat. Kenapa? Tak ada uniform. Orang Islam tak ada uniform. Khususnya agama dia. Kalau agama lain, tokoh-tokoh agama dia ada pakaian khusus, dan kita boleh kenal ni Yahudi, ni Nasrani, ni agama ni pada pakaian dia tu. Orang-orang agama dia lah. Kalau Yahudi tak boleh cek lalu dengan rambut dia, dengan pakai piyah kecil sepoping dia kepit dengan ping, boleh tahu lalu tu Yahudi. Dan mazhab Yahudi pun dia ada pula perbezaan tu. Islam tak ada. Sebab tu Nabi kata dalam hadis, mu nak tahu seseorang itu Islam ke tak, tengok dia semaya lagu mana, jangan tengok pada pakaian dia. Sebab kalau pergi di Indonesia pakai piyah tu Kristian kadang-kadang. Kristian. Pak Yasafak ni dia antara tokoh, dia buat PhD. Buat kajian tentang pemikiran Hasan Al-Banna rahimahullah. Dia nyasar padri. Dia masuk Islam, dia convert, dia masuk Islam. Pak Yasafak. Dia tu guru lah. Anak belajar setahun ilmu psikologi dengan dia, setahun kita belajar dengan dia, 2 kali seminggu. Dia ceritalah keadaan di Indonesia. Dari segi pakaian sama, dia sebut. Jadi kadang-kadang dia jumpa kita, dia kata Assalamualaikum, padahal dia tidak Islam. Sebab tu Nabi sebut dah, nak cek dia tengok kepada dia sembelih dia sembelih macam mana, dia sembelih. Lepas tu tengok pada solat dia lagu mana. Tu Islam. Sebab solat kita ni bermula dengan takbiratul ihram, berakhir dengan salam itu, hak tu tak serupa dengan mana-mana agama, tak serupa. Setengah ajaran salah pun gitu pun tak sama, dia ada beza dia. Syiah ada beza dia. Itu kena ingat tu. Jadi hak kita duk bincang ni, kita nak mengenal hak ajaran Nabi hak sebenar berdasar pada Quran dan hadis. Jadi puak-puak ni banyak sangat menyeleweng kan.
Baik, cuba kita tengok lagi. Perlu difahami bahawa boleh jadi seseorang yang termasuk wali Allah dan calon penghuni syurga pun punya banyak kekeliruan, dan kedudukan ini tidak boleh dijadikan penghalang kepada kebenaran. Boleh jadi gitu. Dia gini, ni kenyataan dia sebut ni sebagai sindiran dia gini, maksud dia begini. Sebab golongan ni dia anggap bahawa hak dia panggil wali-wali Allah tu memang dia kata ahli syurga. Dan anda pernah jumpa di Kelantan. Ada lagi dia sekarang. Dia ni hebatlah, cerdik dia, ngaji hebat. Siapa guru kita puji kehebatan ilmu dia. Dia pernah tanya ana jumpa dia. Dia kata, "Enta ni kalau enta pergi ke kubur wali, apa yang akan enta buat di kubur wali?" Ana kata, "Ana akan ikut Nabi suruh doa kebaikan dekat ampunan kepada wali tu." Ana sebut gitu. Oh, dia kata itu biadab terhadap wali. Jadi kalau kita mohon keampunan, maknanya kita menganggap dia ni ada dosa. Ana kata, jadi ustaz anggap dia tak ada dosa ke wali ni? Tak, dia kata. Tetapi kita pergi sepatutnya kita minta supaya dia doa untuk kita. Dia sebut lagi ni. Mana kalau kita doa, ya Allah ampunilah wali ni, ya Allah berilah kebaikan, berilah keampunan wali, itu biadab dia. Dia sebut gitu kan. Kita pun jadi fikir, apa dalam kepala ustaz ni? Anggap terhadap wali. Sedangkan kepada sahabat pun Nabi suruh kita doa keampunan. Sahabat Nabi tu lebih tinggi pada wali. Serendah-rendah sahabat lebih tinggi daripada setinggi-tinggi wali. Wali paling tinggi ni tak boleh mengatasi serendah-rendah sahabat. Sahabat sebut dalam Quran. Tu. Jadi kita kena faham kau itu, kan? Jadi kalau ada orang dakwa wali tu dia sudah calon ahli syurga dan sebagainya, hebat, bertemu Nabi nak malam misalnya, kita kata dia tidak menjadi, tak boleh kita anggap setiap dia buat tu benar, tak boleh. Kita kena ukur dengan hak Nabi. Tak kira lah dia tu orang anggap bagaimana. Tu orang panggil prinsip kita dalam agama Islam kita. Tak kira lah awak siapa. Sebab itulah kalau kita tengok tadi kayak dia sebut, kalau kita baca kitab ulama ni hadirat, masing-masing ulama ni kalau ada seorang ulama bercakap tidak bawa dalil, dia akan kritik. Sama-sama ulama pun. Imam Syafi'i pun ramai mana orang tanya dia, tu Syekh sebut ni ada dalil ke tu? Imam Syafi'i kata, mu tanya aku gitu, mu tak tahu aku siapa. Imam Syafi'i tak kata gitu. Sebab tu Imam Syafi'i hadirat, kalau kita baca kitab dia, kalau dia nak bui pandangan dia berdasar pada ijtihad dan pemahaman dia akan kata pandangan saya begini, saya suka begini. Misalnya ini antara Imam Syafi'i sebut. Imam Syafi'i kata tak ada satu riwayat pun menyebutkan bahawa ada beza solat wanita dengan solat lelaki. Mana solat lelaki dengan solat perempuan ni sama saja, akak tangan ketika rokok, qiyam, kita kata ketika sujud, duduk, sama saja. Cuma Imam Syafi'i kata, saya lebih suka perempuan ni kalau ketika dia sujud tu, dia masukkan sedikit tangan dia supaya tertutup lambung dia tu. Tapi saya suka begitu, walaupun dalam hadis tak ada sebut. Jadi perbuatan begitu dia tidak menjejaskan fi'li salat. Duk gini masuk sikit. Apakah jadi wasak semaya? Tak. Cuma saya suka buat gitu untuk perempuan bawah. Zaman dulu perempuan solat ni dia tidak ada dinding seperti ini, mana terdedah gitu kan. Sah dia terdedah, orang lain boleh tengok. Jadi ketika dia sujud, jadi sebab tu Imam Syafi'i kata kalau dia rendahkan sedikit punggung dia tutup ni, lebih menutup dia punya bentuk tubuh dia. Tapi Nabi tidak suruh begitu. Nabi tidak suruh begitu pada pandangan dia. Jadi ulama bincang kenapa Imam Syafi'i kata gitu, untuk supaya nampak lebih sopan. Sikit saja, masuk sikit ya, tertutup sedikit lama. Enggak kalau perempuan kita kata muslimat kita pakai kain tak nampak apa satu dah. Oh, sebab sahabat Nabi dulu dia tidak pakai kain kain sebab kita gini, pakai yang biasa gitu kan semaya. Tu ya. Hak orang kita ni kain khusus tu, hak tu pesen tempat kita. Tidak jadi masalah, boleh perkara tu. Tak ada masalah. Sebab itulah sekarang ni kita ana tengok kepahaman ni sudah semakin meluah. Kadang-kadang perempuan tu dengan pakaian hak dia pakai pergi pejabat tu, dia semaya gitu, tak ada masalah. Asalkan menutup aurat. Itu zaman Nabi gitu. Jadi kita nak pakai kain seperti perempuan kita, itu pun tidak jadi masalah. Perkara tu tak jadi. Sebab tu anak kata dalam agama Islam kita ni, dia tidak tentukan pakaian khusus. Asal menutup aurat boleh solat. Tak kira. Gitu.
Kena faham tu. Baik. Ketahuilah siapa saja yang memandang pengagungan terhadap seseorang namun tidak memperhatikan apa yang berasal dari orang itu berdasar berdalil, maka dia seperti orang yang memandang mukjizat-mukjizat Nabi Isa namun tidak memperlihatkan siapa sebenarnya Nabi Isa sehingga dia menuhankan Isa. Ni dia buat analogi gitu. Dia kata kita kena sedar, sesiapa saja dia mengagungkan, dia memuliakan seseorang kerana individu tu tanpa melihat apa ajaran yang dibawa oleh seorang itu. Dia tak lihat gitu. Mana dia lihat kebenaran itu kerana orang itu, bukan melihat kebenaran kerana dalil. Kita orang Islam dilatih melihat kebenaran ni kerana dalil, bukan kerana orang. Manusia ni boleh tersalah. Jadi nilai betul ataupun tidak betul dia berdasar kepada dalil. Siapa saja yang bawa cara Nabi betul seperti cara Nabi, cara hidup, ibadat dan sebagainya, kita kata betul gitu. Tapi sesiapa saja, hatta kalau dia keturunan Rasulullah pun, kalau dia bawa ajaran tak serupa dengan Nabi, mengikut pengajian kita akan kata tak betul itu. Itu prinsip agama kita. Dan dengan prinsip inilah mana ajaran Nabi kekal sampai hari ini. Orang tak boleh nak tipu kita. Awak nak tahu awak keturunan Rasulullah, ikut awak, itu awak. Kalau awak dusta, awak boleh dosa. Kalau awak benar, itu satu kemuliaan. Tetapi yang saya nilai betul ke tak betulnya adalah amalan awak tu serupa ke dengan datuk tok awak dulu Nabi tu. Oh, kita sebut Nabi, kita kira gitu. Kita tak kira pada pakaian dia. Sebabnya begini hadirat, anda tengok yang dakwa keturunan Rasulullah mari ke Malaysia tu tiba-tiba mari mengajarkan satu selawat. Nama dia selawat tu, dia bunyi sebuah bahasa Jepun selawat tu. Nama dia tu selawat tu. Adalah internet anda pun tak ingat. Oh, nama pelik nama dia, nama selawat tu. Kita tengoklah. Kita kelih kita tahu dah ni tak pernah ada dalam hadis. Tapi dia mari ajar suruh baca tu dan dia bui fadilah. Patut kita nak terima, tak boleh terima. Kita tak boleh terima apa? Dia mengaku dia ni keturunan Rasulullah. Tak, keturunan Rasulullah bukan Rasulullah. Keturunan Rasulullah dia bukan Rasulullah. Hadirin kena ingat, banyak sejarah kita baca, setengah-setengah ulama kita dulu ayah pok dia ni puapok ada, keturunan dia keturunan puapok teruk lah. Ada tu sahabat Nabi tu dia puapok dia puapok barbar ni orang gasa, orang ganah lah, sehingga ada sebut puapok dia ni bila dia serang negeri orang tu dia makan orang, ada juga sebut toyak ganah. Tiba-tiba keturunan dia ada jadi sahabat. Riwayat hadis muhaddisin dia tak kira ni, keturunan tu dia suku. Tu kita kena ingat tu. Jadi kalau kita beri kepahaman yang betul, kita tetap memuliakan siapa saja manusia tu, kita tetap memuliakan walaupun dia kalau dia tidak keturunan Rasulullah, tetap kita muliakan sebab itu ajaran Nabi kita. Tapi kalau dia betul-betul keluarga Rasulullah, kita muliakan juga. Mungkin kita lebihlah sikit mulia sebab dia keluarga Rasulullah, tetapi kita tidak jadikan dia tu seperti Rasulullah. Kalau Rasulullah ni setiap Rasulullah buat mesti betul, tapi keluarga dia tak boleh gitu. Kan Rasulullah ni setiap Rasul, kalau kita baca dalam kitab-kitab berakidah, kita tak boleh ta'assub pada orang lain kecuali pada Rasulullah. Rasulullah wajib kita ta'assub. Sehingga kita boleh kata hadirat, sesuatu yang sabit daripada Nabi mesti ada kebaikan. Kita boleh kata gitu. Tapi bolehkah kita kata kepada orang lain? Misalnya kita kata guru saya mesti betul. Tidak ada yang tidak betul, melainkan betul semuanya. Kita kata pada guru kita, tak boleh, salah. Tapi kalau kita kata gitu pada Nabi, itu betul. Dan itu termasuk dalam akidah kita. Sebab Nabi ni maksum, Allah jaga. Allah jaga. Itu hadirat, tu orang panggil akidah kita. Jadi awak nak mengaku je Nabi, itu hal lain. Nabi mainnya begini. Sebab anda tengok dalam internet, bila ada orang dakwa keluarga Rasulullah mari tu, siapa ada perempuan tu dia sedang mengandung. Dia tulis dalam, dia post, dia masuk dalam grup tu, dia doa supaya muka anak dia lahir ni serupa dengan kawan tu. Anak kata serupa semua berat no? Sebab ada kes di Saudi ni, bila serupa anak dia serupa dengan driver dia, cerah. Tu lagi dia tengok anak dia serupa dengan driver dia, Aiwan tak serupa dengan aku.
Biarlah tidak serupa pun jadi fitnah. Anak nak sebutnya hadirat, maknanya kalau perempuan tu mengandung tu, siapa kata begitu tu tak betul tu. Salah tu cara memikir tu. Kalau dulu ada sahabat anak tu, bila nak bersama isteri dia tengok gambar Khomeini dulu. Sebab dia taksub pada Khomeini. Nak kalau boleh anak dia sopa dengan Khomeini laknatullahi alaihi tu. Siapa begitu sekali? Mojo lah, tak sopa. Tak sopa sekali abang kata mojo lah mu. Tu apa tu taksub. Baik. Jadi kalau seseorang tu melihat seseorang, ni cuba tengok mana molek dia buat analogi ni. Sesiapa saja yang memandang agung, memandang mulia seseorang, tetapi pengagungan itu bukan berdasar kepada dalil bahawa dia ni betul, tapi berdasar pada seseorang. Supalah Nabi Isa ni. Nabi Isa ni masyarakat dia tengok muka Nabi Isa ni Nabi, ada mukjizat. Dalam setengah riwayat sebut Allah beri keupayaan dia merawat. Dia ni sebagai doktor lah, mukjizat dalam bentuk tibbiyah, dalam bentuk merawat orang sakit sehingga orang mati pun boleh hidup. Ada sebut sekitar 3 orang, tapi 2-3 hari ya hidup, lepas tu mati juga. Sebut dalam riwayat. Tapi nak ayatnya sebagai mukjizat. Sebab manusia dia kena mati. Dia kena mati. Sebab tu mati, Nabi Isa setuh, dia setuh jadi hidup. Beberapa hari lepas tu mati balik. Tu nak ayat mukjizat. Mana Nabi Isa ni tetap manusia. Sebab tu Nabi Isa hidup dengan masyarakat. Nabi Isa makan, supaya masyarakat dia makan. Nabi Isa pergi dalam bilik air, supaya masyarakat dia. Dia tengok jelas manusia. Boleh hangat Tuhan, boleh. Jadi hangat Tuhan tu berdasar pada dalil ke? Tak. Itulah. Jadi kamu anggap dia tu begitu mul hebat tu, betul, mesti betul. Sehingga pokok dia ni hadirat ana rusingnya dah kita duk tengok, sehingga dia mimpi jumpa Nabi dan Nabi mengajar satu kiraat. Dia buat majlis menyampaikan kiraat tu. Bayar ke? Berat kalau lagu tu sungguh memang berat lah. Tu. Jadi masyarakat Kristian ni dia menganggap Nabi Isa tu sebagai Tuhan. Salah seorang anak Tuhan lah. Padahal dia tengok bahawa Nabi Isa tu tak pernah wajar gitu. Bahkan kitab Injil yang asal tu jelas sebut bahawa Isa ni Abdullah wa Rasuluh, hamba dan rasul. Baik. Andai dia memperhatikan Isa ni bagi orang Kristian bahawa dia manusia biasa. Apa maksud manusia biasa? Apa maksud manusia biasa? Dalam kitab dia hurah kita kata, misalnya Nabi sebut dalam Quran, innama ana basyarum mithlukum. Sebenarnya aku ni manusia seperti kamu. Apa yang Allah sebut gitu? Kau masyarakat dia sebelum tu anggap Nabi ni gapo? Makhluk jenis mana? Tiba-tiba bila Nabi jadi Nabi, mentah-mentah jadi judi. Biarlah anda nak sebut sikit. Antara perkara yang menjadi gempok masyarakat dia, masyarakat dia terkejutnya Nabi ni sebelum dia terima ayat Iqra dan seterusnya wahyu tu, dia tak pernah bercakap bahasa-bahasa indah, bahasa puitis, tak ada. Biasa dia. Sebab tu Nabi ni tidak pernah dianggap sebagai penyair. Tak ada. Bahasa dia biasa. Dan dia pun orang kenal sebagai orang baik. Ya, begitu je. Al-Amin, amanah. Dan orang pun tahu bahawa Muhammad ni, ialah kalau kita ambil pendapat kata tak erti nulis, tak erti baca, semua ramai-ramai. Sehingga setengah ulama kata zaman dia tu 2/3 orang boleh baca, boleh nulis. Misalnya, dalam kitab sebut, misalnya Syah Nadwi, Hasan Nadwi anggap sebut gitulah kita dia. Baik. Jadi orang kenal daripada kecil, tiba-tiba bila turun wahyu jadi kecek cerdik luar biasa. Tetap ke masyarakat. Lepas tu mau pergi Mekah pula perang, dia boleh rayak strategi peperangan. Dia masuk khalif tentera mana? Gapo-gapo ni tak pandangnya dia. Pelik jadi. Dah hak dia sebut tu kalau ikut jadi molek. Tu je pelik. Sebab itulah orang ramai masuk Islam tu. Kena sehari ke sehari ramai masuk Islam. Apa? Kalau dia sebut tu kalau ikut jadi molek. Nabi ni. Padahal sebelum tu tak ngaji. Tak ada gapo pun. Tidak dikenal sebagai orang panggil pujangga ke apa, tak ada. Tapi kalau dia kecek, bahasa luar biasa. Sehingga penyair-penyair pun kata, ni bukan bahasa manusia ni aku ni. Nak ayat bunyi tak? Itulah jadi ikutan kita yang sebenar. Ana sebut tu supaya kita nampak bahawa anak ayatnya bahawa Nabi Isa tu gitulah. Jadi maksud manusia biasa tu, walaupun sehebat tu Nabi manusia biasa ni, maksud manusia biasa tu apa yang kita buat, itulah Nabi buat. Tak ada seorang ulama kata Nabi ni tak makan.
tak minum. Tak ada seorang ulama kata Nabi tak masuk bilik air. Sebab itu. Nabi mandi. Sebab tu kita anda terima pendapat kata Nabi ni peluh Nabi bang juga. Sebab tu ulama kata siapa dia kau kata peluh Nabi ni dok, dia bau sepo kasturi, itu tak betul. Sebab apa? Sebab Nabi cuma minyak wangi. Nabi masa mandi Nabi cuma ada shampoo zaman dia lah. Dah kalau wangi dia buat ke dia. Kalau tubuh Nabi ni wangi dah. Kenapa Nabi cuma minyak wangi? Bab. Patu riwayat tu kuat ke tidak? Orang kata mau pokas story hang tu ulama kritik hadis tu tak sah. Tu. Dia belum gitu kita kenapa? Itu maksud manusia biasa. Dek hak tu kalau tubuh bau bila peluh misalnya dah, tidak akan menjejahkan dia sebagai nabi pun. Kena ingat tu. Tu ya. Sebab tu Nabi SAW misal sebagai contoh Abi Al-Hanbal sebut ni anda dengar adalah kuliah ni. Anda dengar. Ada kata apa ni najis Nabi ni bila Nabi berok lagi Nabi buang air terus diserak oleh bumi pakai wak mari tadi ulama minta ada kecek gitu mengajar di masjid nak ayat Nabi ni bersih bila dia buang air terus awak tahu mana cuba ya mana sehadis tak ada. Sebab apa kita sebut gitu? Sebabnya Nabi ni bila dia nak buang air dia pergi jauh. Kalau di pada pasir lah dia pergi jauh tu. Sahabat Nabi kata kalau kita tengok tu kita tak percaya dia jauhnya dia pergi. Tu kalau ada pokok dia beli balik pokok. Kalau kadang-kadang dia buat gini, dia ambil pasir dia buat biar timung supaya dia duduk tu tak nampak aurat dia tu, dia jadi seolah macam pusu depan tu. Ya awak boleh sebut kata najis Nabi diserak tu siapa dia ayat? Kau awak tengok, kalau awak tengok mesti pelawak angin lah. Benda-benda lagu tu ada kita terseruk kecek lah. Orang panggil ngabar tu lagu tu. Betul lah Nabi pun lebih, tapi janganlah siapa perekat tidak mengambil kira nas nak bercakap tentang Nabi tak boleh. Tak boleh begitu. Agama kita dia ada prinsip. Sebab itulah hadirat kena ingat kenapa ajaran Nabi dia kekal. Sebabnya umumnya umat Islam ni, ulama ni dia hanya bercakap tentang agama ni berdasar pada dalil. Tu sebab ajaran kekal. Kalau kita baca tentang kenapa ulama bincang dalam kitab, kenapa ajaran Nabi Isa hilang, tak ada. Bahkan tak boleh kita nak buat berbanding ajaran awak ni tak serupa dengan ajaran Nabi Isa. Dalam banyak sudut tak boleh. Apa? Sebab hak asal tak tahu mana. Kita boleh kata salah ni sebab Nabi buat gini. Mana dalil? Boleh sebut dalam kitab gini dengan sistem yang sangat kemah. Quran tak hilang, kekal. Hadis pun sahih, jelas, disiplinnya kuat. Itu salah satu isyarat bahawa ajaran Nabi ni untuk sampai ke hari kiamat. Baik, yang nak tekankan di sini hadirat, kita sebagai umat Islam ni apa saja yang kita nak buat dalam konteks hidup beragama kena pasti dia daripada Nabi. Baik, anda nak sebut gini biar ni untuk fikrah ni. Kita ni bila kita belajar hadis, siapa kita tahu? Siapa kita boleh tahu Nabi ni kalau dia pakai baju lagu mana? Kalau dia nak tangga ke baju, siapa gitu? Isteri Nabi oyak. Nabi ni bila dia nak pakai baju, sebelum dia pakai dia doa dulu, Allahumma barik, ya Allah berkatilah baju ni. Dia doa dulu. Dia doa supaya berkat. Bila nak pakai baju dia masuk ke tangan kanan, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Biasa tu. Lepas tu bila dia nak tangga ke baju dia tubik ke kiri dulu. Maknanya baju Nabi ni seluar dia pakai dia doa keberkatan, minta supaya Allah berkati baju tu. Ada kita buat gitu. Tak kira baju dia pun asal menutup aurat, tapi cara tu siapa begitu sekali kemahnya. Orang panggil sunnah kehidupan yang ditunjukkan oleh Nabi. Baik. Sini dia buat lagi. Dia tak tengok ke Nabi Isa tu lagu mana. Nabi Isa manusia biasa. Nabi Isa ni tak boleh hidup kalau tak makan, mati dia. Nabi Isa ni maknanya sesuatu hak manusia biasa buat, memang Nabi Isa akan buat. Nabi Isa akan buat sebab dia manusia. Nabi nikah, hidup berkeluarga, habis Nabi buat. Okey, ana ambil sikit lagi. Yahya bin Sa'id menuturkan, aku bertanya kepada Syu'bah, Sufyan bin Sa'id, Sufyan bin Uyainah dan Malik bin Anas tentang seseorang yang tidak hafal hadis atau diduga kuat melakukan manipulasi atau pemalsuan hadis. Mereka semua menjawab kondisinya harus diperjelas.
Mana seseorang yang telah merosakkan ajaran agama, menyebarkan hadis palsu, memalsukan makna hadis, orang ni kita kena sebut pada masyarakat nama dia. Tak boleh. Tidak dikira mengumpat itu. Dia ni tak boleh, bahaya ni. Memang banyak suruh dia sebut hadis palsu. Kena sebut. Apa tu? Sebab dia membahayakan orang awam. Tidak dikira mengumpat, tidak dikira memburukkan orang gitu. Sebab ini isu agama, bukan isu peribadi. Siapa begitu ulama kita sebut? Sebab tu kita tengok ulama kita hak tu kata tak boleh mengumpat, tak boleh mengumpat tu, kalau ada orang menyesatkan orang lain, dia akan sebut dengan terang. Dia akan sebut dengan terang, siap dengan nama. Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah memuji-muji seseorang. Lalu dia menyebutkan kekeliruannya sedikit demi sedikit. Akhirnya Imam Ahmad berkata, sebaik-baik orang adalah si fulan, anda sahaja dia tidak punya kekeliruan. Jadi Imam Ahmad ni salah seorang yang cukup jaga. Tetapi kalau orang itu ada melakukan kekeliruan terhadap fakta agama, dia akan sebut. Sehingga kadang-kadang dia kata orang ni adalah sebaik-baik manusia, tapi kerana ada sifat ni jadi seburuk-buruk manusia. Tu. Imam Ahmad bin Hanbal telah buat satu komentar tentang Sari As-Saqati. Dia syekh yang dikenal baik, sangat jaga makan minum dia, halal dan haram sangat jaga. Namun selanjutnya, manakala disampaikan kepada Imam Ahmad bahawa As-Saqati pernah berkata, Sari As-Saqati pernah berkata, ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan huruf-huruf, maka bersujudlah huruf ba. Tengok dia kecil. Bila mana Allah ciptakan huruf-huruf Quran tu, alif, ba, ta tu, Allah cipta huruf tu. Bila Allah cipta, maka huruf ba tu sujud kepada Allah. Imam Ahmad pun kata, kena jauhilah, jangan merapat, jangan ambil ilmu, kena jauh diri kamu daripada orang yang bernama Sari As-Saqati. Apa? Dia telah ngabel tu. Dia ngabel tu panggil tu. Dia nak kata bila Allah cipta huruf alif bata, tiba-tiba huruf alif, huruf ba sujud pada Allah, mu tahu mari mana? Benda-benda gitulah dia. Tak boleh. Ni kata kalau minum kopi, mulut bau kopi, malaikat mari, orang kata paruk. Siapa dia ada kopi rumah dia, apa? Iblis tak masuk. Syaitan tak masuk. Syaitan tak akan masuk rumah dia kalau ada kopi. Nampak sangat dia tu nego kopi. Bagai-bagai lagu ni hadirat kalau kecek di masjid, sepatut majlis agama Islam kena pegang tekak lalu ni bobok ni. Tak boleh saya bagi tu. Gitulah hadirat. Bahaya ni bobok ni. Ada setengah kata tu siapa dia ada Sahih Bukhari rumah dia, curi tak masuk. Ada juga. Kedah jual Sahih Bukhari orang masuk berapa kali dia curi masuk. Itulah lemah dia. Sepatut bagi anak orang kena sekat daripada kuliah. Dia bahaya. Dia merosakkan pemikiran umat ini. Nabi tidak ajar Islam mikir jenis lagu tu. Kita berhenti setakat tu dulu. Untuk minggu hadapan kita akan bincang pula talbis iblis dalam bab akidah pula. Dalam bab akidah. Kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.